Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So, untuk segmen smartphone review pada hari ini, aku nak kongsikan sikit pendapat aku mengenai Samsung A73 5G. Dan macam kita semua tahu, Galaxy A series daripada Samsung ni terkenal dengan peranti yang mampu milik kan. Tapi tahun ni kita boleh perasan lah yang harga dia sedikit melonjak berbanding sebelum ni. Mungkin bertambah dalam RM300 dan ke atas. Dan untuk Samsung A73 5G ni, ia dijual pada tanda harga jualan rasmi RM2,099 untuk varian 8GB RAM dan juga 256GB untuk storan dalaman. Jadi dengan tanda harga jualan dia, berbaloi ke untuk kita beli peranti daripada Samsung ni? Apa je yang Samsung offer sampai harga dia jadi RM2,000? So dalam video kali ni, kita akan merungkai serba-serbi kekurangan serta kelebihan yang korang perlu tahu. Dan tak masa lagi, ayuh kita mulakan video ini. Okey, dari segi rekaan luaran, aku sebenarnya tak nak sentuh banyak benda sangat. Sebab korang sini boleh nampak yang Samsung A73 5G ni masih mengekalkan design language yang sama. Even saya tak modu kamera dia pun memang sebiji lah macam apa yang ada dekat Samsung A72 sebelum ni. Dan untuk tanda harga RM2,000, aku berharap yang build quality dia bagus sebab harga dia mahal kan. Tapi dekat Samsung A73 5G ni, aku rasa macam Samsung tak fokus sangat untuk bagi kualiti yang terbaik. Yes, aku tahu untuk tanda harga macam ni, kita tak adalah mengharapkan yang dia akan guna back panel kaca macam flagship dari Samsung. Tapi at least bagilah plastik yang lebih solid, lebih premium. So kenapa aku cakap macam ni? Sebabnya kalau korang cuba tekan dekat back panel telefon ni, korang mesti akan rasa kosong. Ada setempat lah akan terasa kosong dia tak solid sangat, dan korang pun boleh sedar yang mana penggunaan back panel jenis plastik yang dia ada membuatkan peranti ini seakan-akan tidak layak untuk tanda harga jualan dia. Namun masalah ini mungkin sekadar pendapat peribadi saja, dan masalah tersebut cuma akan berlaku bila kita tekan back panel dia je. Kalau kita pegang phone ni untuk kegunaan harian, contohnya kita akan pakai casing dan sebagainya, aku rasa tak ada masalah. Samsung A73 5G ni masih sebuah peranti yang sedap untuk digenggam. And then aku pun suka dengan keputusan Samsung yang masih meletakkan IP rating setinggi IP67 pada peranti ini. So at least kita rasa secure ataupun lebih yakin untuk gunakan telefon ni sebagai peranti utama. Lepas tu satu lagi, walaupun A73 5G ni merupakan peranti kelas mid-range premium, Samsung masih sediakan slot untuk micro SD card. So katakan kalau storan dalaman dia tak cukup, kita ada pilihan lah untuk letakkan data dan sebagainya dalam SD card. Dan mengenai setup speaker yang digunakan pula, untuk pengetahuan korang, Samsung A73 5G ni hadir dengan sokongan stereo speaker. Dan aku berpendapat bahawa setup stereo speaker yang digunakan adalah antara yang terbaik. Speaker dia cukup seimbang, obviously sebab dia stereo, dan bagi aku memang balance dia speaker dia. Tak volume dia cukup bagus, dan audio dia hasilkan pun sangat memuaskan hati aku. Aku cukup enjoy untuk lain lagu, tengok TikTok dan sebagainya menggunakan setup stereo speaker dia. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Dan bila bercerita mengenai peranti daripada Samsung, kita mestilah kena cakap pasal skrin hadapan ni kan. Jadi untuk skrin hadapan, Samsung A73 5G menggunakan paparan jenis flat dot display, panel jenis Super AMOLED Plus dengan skrin berukuran 6.7 inci. Dan skrin dia juga ada refresh rate setinggi 120Hz, mempunyai kecerahan nits sebanyak 800 nits, menyokong resolusi sehingga Full HD Plus beserta sokongan HDR10, dan skrin hadapan dia dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dan of course, skrin yang ada pada peranti ini memang sebuah skrin yang mantap kerana dia hasilkan cukup vibrant, warna dia vivid angle dia superb, dan tahap kontras yang dipaparkan pun sangat mantap. Dan apa yang lagi best, kita akan perasan yang tona warna pada kulit manusia ni nampak lebih natural. Secara kebiasaan, dekat peranti Android yang lain, kita akan nampak tau yang tona warna pada kulit kita ni lebih kepada warna merah. Tapi bila lain konten dekat skrin A73 5G ni, dia macam lain sikit. Walaupun skrin dia vivid, tapi dia masih mampu untuk mengekalkan suasana yang semula jadi. So bila kita guna untuk tengok apa-apa, memang rasa seronok lah. Dan untuk korang yang kaki Netflix, korang sebenarnya tak perlu risau sebab skrin pada peranti ini juga menyokong Widevine Level 1 serta konten yang HDR. Jadi bila korang tengok movie atau series contoh macam Stranger Things dekat Netflix, akan rasa enjoy. Skrin dia support HDR punya konten dan dia pun mampu untuk berikan kualiti yang terbaik pada kelas dia tersendiri. Selain itu, pada skrin hadapan peranti ini, ia juga turut hadir dengan in-display fingerprint scanner, dan memandangkan dia hanya guna optical punya fingerprint sensor. Obviously, dia punya fingerprint scanner agak lambat sikit lah. Dia perlukan masa yang lama untuk kesan cap jari kita. But still bagi aku okey lah, dia masih berguna untuk kita unlock telefon ni.
Dan satu lagi yang spoil, kedudukan fingerprint scanner dia agak ke bawah. Dia tak terlalu natural sangat. Dan korang pun terpaksa struggle setiap kali nak gunakan fingerprint scanner dia. Dan itu je lah kalau aku nak komplain pun. Sebab secara overall, macam tak ada masalah sangat skrin yang peranti ni guna. Sepanjang penggunaan aku cukup selesa untuk gunakan skrin dia. Tak kisahlah aku nak buat apa sekalipun, nak tengok apa sekalipun. Memang skrin hadapan dia sangat praktikal untuk tujuan media consumption. Seterusnya untuk spek dalaman, Samsung A73 5G dikuasakan dengan Snapdragon 778G, hadir dengan RAM sebesar 8GB RAM jenis LPDDR4X dan ada storan dalaman berkapasiti 256GB dengan memori UFS 2.2. Jadi seperti yang kita semua sedia maklum, Snapdragon 778G ni antara chipset mid-range yang bagus. Dia tak adalah sampai level flagship sangat. Dia macam on the way nak ke flagship, boleh kata sebuah chipset yang agak powerful. Dan selama aku gunakan telefon ini sebagai peranti utama, tak pernah lagi aku alami sebarang isu yang berkaitan dengan lagging, AirForce Close tiba-tiba dan sebagainya. Memang tak ada, dia boleh perform dengan mantap lah. Dan kalau nak cerita berkenaan gaming perform pula, yang ni pun aku rasa tak ada masalah. Prestasi dia memang okey. Aku banyak luangkan masa aku dengan main Apex Legends dan setting paling sedap yang aku selalu guna adalah smooth dengan ultra punya frame rate. Serius aku boleh puji dekat sini, walaupun dia punya performance tak adalah superb sangat, macam Realme GT Neo 3 dan lain-lain. Tapi rasa puas nak main game tu memang ada. Dia boleh perform lah dengan prestasi yang cukup mengagumkan. Dan apa yang buatkan aku lagi seronok nak pakai telefon ni adalah disebabkan dia hadir dengan fungsi NFC. Jadi bila dia ada fungsi NFC, secara automatik aku bolehlah guna pelbagai perkara yang berkait dengan NFC. Contohnya kad touch yang baru ataupun feature Samsung Pay. Yes, aku faham, mungkin bagi setengah orang, feature Samsung Pay ni biasa je. Tak ada apa yang menarik sangat. Tapi aku rasa best lah untuk ada feature macam ni sebab dia memudahkan kerja harian aku. Aku tak perlu susahkan diri aku untuk keluarkan kad debit aku lagi semata-mata nak buat pembayaran. Dengan adanya feature macam ni, aku just kena buka app Samsung Pay ataupun dekat home ni, aku boleh slide ke atas tau. Dia ada macam, okay, nampak? Samsung Pay. Lepas tu aku scan cap jari aku untuk tujuan keselamatan dan aku cuma perlu tap je dekat merchant device PayWave tu. So memang mudah dan dia sama je konsep seperti kita gunakan kad debit biasa. Dari segi software pula, masa aku beli Samsung A73 5G ni, dia memang dah siap datang dengan One UI 4.1 berasaskan Android 12. Dan kalau korang kenal aku, korang mesti tahu kan, yang One UI daripada Samsung ni memang antara user interface kegemaran aku. Aku cukup berminat dengan One UI sebab dia smooth, rasa kelancaran UI dia memang mantap. Walaupun One UI daripada Samsung ni masih ada bloatware yang bersepah, memang banyak gila pre-install app, tapi kita ada pilihan lah untuk buang aplikasi tersebut. Lepas tu dekat One UI 4.1 ni pun korang boleh guna features Android 12, contohnya macam color palette. Yes, korang boleh je ubah warna interface dia jadi lebih menarik mengikut wallpaper yang korang pilih. So memang nice, memang akan nampak cantik lah. Warna-warni je dia punya warna interface. Dan ada satu lagi benda yang paling menarik perhatian aku, yang mana Samsung menjanjikan update sebanyak 4 tahun untuk OS update dan juga 5 tahun untuk security update pada peranti ini. Kalau kita tengok balik sejarah dekat phone Android, terutamanya dekat phone mid-range lah, kebanyakan brand akan bagi 2 atau 3 tahun saja. Even Google Pixel pun hanya dapat maksimum sebanyak 3 kali saja untuk OS update. Jadi bila Samsung bagi update lama sebegini, dia jadi sesuai lah untuk kita gunakan Samsung A73 5G dalam jangka masa yang lama. Maybe boleh capai sehingga tahun 2026 kalau korang beli tahun ni. So memang lama lah kan. Kita pun tak tahu apa yang akan jadi dekat tahun 2026. So memang bagus. Dan aku rasa dah banyak improvement yang Samsung buat dekat device dorang, terutamanya dekat software. Jadi aku rasa korang pun tak perlu risau untuk gunakan peranti daripada Samsung. Kemudian untuk prestasi bateri, Samsung A73 5G hadir dengan bateri berkapasiti 5000 mAh dan turut menyokong fast charging sehingga 25W. Dan selama aku gunakan peranti ni sebagai daily driver aku cukup impressed dengan optimization bateri dia sebab aku boleh dapat screen on time secara konsisten sehingga 6 jam atau 7 jam untuk sehari. Dan kadang-kadang SOT dia boleh capai sehingga 8 jam sehari, which is memang banyak lah kan. Dia boleh lepas lah untuk penggunaan daripada pagi sampai ke malam. Cuma itulah apa yang mengecewakan, dia hanya sokong fast charging serendah 25W saja. Dah lah rendah. Lepas tu dalam kotak dia, korang tak dapat pun adapter tu. Yang mana korang terpaksa beli charger dia secara berasingan. So take note, kalau korang beli Samsung S73 5G ni, tak kisahlah Galaxy S series ke S series ke, memang dah tak dapat dah charger, korang kena beli charger dia secara berasingan. Tapi kalau korang tanya aku, berapa lama masa yang diperlukan untuk charge telefon ni, yes, aku boleh bagi tahu. Sebab sebelum ni aku pernah review kan Samsung S21 Plus. Dan aku masih simpan charger 25W daripada Samsung. Dan dengan penggunaan 25W tu, dia memerlukan masa sekitar 1 jam 15 minit sahaja untuk full charge. Kira okey lah, dia macam 50-50, ada masa dia laju, ada masa dia slow dan depends juga kepada berapa persen korang mulakan charge. Dan yang terakhir adalah mengenai setup kamera. So peranti ni hadir dengan 5 setup kamera termasuk kamera hadapan dia yang mana dia mempunyai lensa utama 108MP, lensa ultra wide 12MP dan turut hadir dengan 5MP untuk lensa makro dan depth sensor. Manakala untuk kamera hadapan pula, dia guna selfie kamera 32MP. Jadi untuk pengalaman menggunakan setup kamera pada peranti ini, aku cukup suka dengan warna yang dihasilkan. Macam kita semua tahu, warna yang datang daripada setup kamera Samsung ni lebih ke arah vibrant kan. Tapi dekat Samsung S73 5G ni warna dia just nice, dia tak terlalu vibrant
sangat dan dia pun mampu untuk mengekalkan tahap natural dia. Bagi aku cun jugalah hasil gambar daripada setup kamera dia ni. Kita boleh nampak details yang kamera dia bagi cukup baik dan tahap dynamic range dia pun boleh kata agak memuaskan. Walaupun kadang-kadang ada terlihat sedikit overexposed, tapi secara overall dia bolehlah bagi kualiti gambar yang terbaik. Dan sama jugalah macam fungsi lain, contohnya macam portrait mode. Yes, dia punya portrait mode memang mantap. Tona warna pada kulit manusia tak nampak fake sangat dan cara dia potong dekat bahagian hujung rambut tu pun memang cun je. Lepas tu untuk gambar ultrawide pula, bagi aku ultrawide dia just okay. Dia memang tak ada color shifting yang over sangat bila kita tukar daripada lensa utama kepada lensa ultrawide. Cuma kita akan perasan lah yang lensa ultrawide dia ni tak berapa sharp sangat, boleh nampak noise yang ada pada gambar tersebut. But still okay je sebab dia masih ada capability untuk hasilkan gambar ultrawide dengan baik. And then kemudian untuk penggambaran waktu malam, personally aku rasa tak ada masalah. Aku pun suka dengan cara ISP dia cerahkan gambar yang kita tangkap. Tak nampak over sangat tahap kecerahan dia dan night mode dia pun nampak lebih natural. Even kadang-kadang tu gambar macam gelap sikit, tapi yang bagusnya dia tak nampak fake lah bila kita gunakan fungsi night mode dia. Dan last sekali untuk video, peranti ini mampu untuk merakam video sehingga resolusi 4K 30fps untuk kamera hadapan dan juga kamera belakang. Dan secara overall, kualiti video dia agak cun. Contoh macam video yang korang tengok ni. Yes, aku rekod guna resolusi 4K 30fps. Dan macam korang sendiri tengok, hasil dia pun boleh kata cukup memuaskan. Tahap stabil dia pun dah kira bagus dah untuk kategori full mid range. Cuma itulah apa yang kurang bila kita nak tukar kepada lensa ultrawide ataupun zoom, dia agak lemah sikit lah. Kita akan nampak yang kamera dia macam stuck sekejap, macam lagging. Tapi bila dah tukar kepada lensa lain, memang okey je kualiti video yang dihasilkan. Selama aku guna, jujurlah aku cakap yang aku cukup selesa untuk ambil gambar ataupun video menggunakan setup kamera dia. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Sebenarnya pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan secara jujurnya, Samsung A73 5G ni memang antara peranti mid-range yang bagus. Performance dia boleh kata cukup baik lah untuk tanda harga macam ni. Dan aku rasa peranti ni sesuai kalau korang sekadar nak guna secara santai. Maybe korang nak main game sikit-sikit dan korang juga plan nak gunakan telefon ni dalam jangka masa yang lama. Dan aku memang recommend lah untuk korang beli Samsung A73 5G. Tapi kalau korang ni lebih ke arah gaming, korang rasa nak habiskan hari korang dengan main game semata-mata, aku rasa lebih baik korang beli je Redmi GT Neo 3 ataupun boleh consider Samsung S20 FE 5G. Yang tu lagi better sikit sebab dia level flagship dan harga dia orang pun sebenarnya lebih kurang je. Jadi bergantunglah kepada korang nak mana satu. Bagi aku dua-dua pilihan tu baik, namun kelebihan harus diberikan kepada Samsung S73 5G lah sebab dia dapat update yang lebih lama. So korang pula rasa macam mana? Berbaloi ke untuk kita beli Samsung S73 5G ni pada tanda harga jualan rasmi RM2,099? Korang boleh kongsikan pendapat korang di ruangan komen. Dan jika korang berminat, aku akan tinggalkan segala info serta link pembelian dekat description box di bawah. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah and see you guys in the next video. Bye bye.